Assalamualaikum and hi everyone. I am Miss Basira and today's topic is tax incentive for specific industries. As usual, our reference are the textbook and we are going to look at some public rulings issued by the Inland Board of Revenue of Malaysia. So let's explore the topics together. For the purpose of our course, we are going to look at three specific industries, namely hotel and tourism. Then we move to healthcare tourism industries. And last but not least, we are going to look at venture capital companies and incentive available for angel tax investors. So for the first industry, we have hotel and tourism. If you have the textbook with you, you can look at chapter 33 in your textbook, or you can also go to website MIDA, MIDA. The link is provided in the next slide. Okay, so as for the introduction, why do government provide incentive for those involved in hotel and tourism industry? The answer is very simple: to ensure the growth and promotions of the country's tourism industry. So dia nak galakkan industri pelancongan dalam negara. So salah satu cara adalah dengan memberi insentif dari segi tax saving kepada sesiapa yang melibatkan diri dalam this industry. Tourism project including ecotourism and agrotourism project are eligible for tax incentive. So, kalau kita ada buat business including hotel, tourist project including indoor and outdoor theme park, kotlah you ada macam tanah banyak ke, tiba-tiba rasa macam okay, why not kita buka satu theme park, okay, yang tu pun dikira sebagai tourist project. Or we have constructions of holiday camps, recreational projects including recreational camps and constructions of convention center with a capacity to accommodate at least 3,000 participants. Maybe kita ada like satu building, lepas tu rasa macam daripada building tu kosong, abandoned, why not kita buat macam event space. Sekarang kan ramai orang buat macam wedding punya dewan semua kan. Yang tu pun dikira sebagai tourist project or convention center, but you have to make sure yang you punya center tu boleh accommodate at least paling sikit pun 3,000 participant lah. Kalau sekadar like 10 orang or 200 orang yang PKP punya SOP sekarang ni, tak boleh lah. Dia kena at least 3,000 participant. Kiranya that premise or space tu memang space yang huge lah, yang luas, okay? Alright, so now kita nak tengok apakah eligible criteria. Apa yang kita sepatutnya buat supaya bila kita join tourism industry, then kita layak untuk dapatkan insentif yang ditawarkan. Okay? Bukan semua orang boleh dapat this insentif. So, dia punya eligible criteria senang je, satu je. Dia kena make sure hotel, business and tourism industry must participate in the following promoted activity. So, kalau you buat one of these promoted activities, dengan sendirinya you are eligible for tax incentive available for hotel and tourism industry. So, apa yang dimaksudkan dengan promoted activities? It is an establishment of medium and low cost hotel. So mungkin kita baru nak buka hotel, but make sure hotel you tu bukan yang 5 star lah. Dia sekadar medium ataupun low cost. Expansion or modernization of existing hotel.
kita dah ada hotel yang lama lah, macam dah run for quite some time. Lepas tu kita rasa macam we need to expand or nak bagi modern sikit lah, buat renovation sikit ke apa. Yang tu pun dikira sebagai promoted activities. Next, we have establishment of tourist project. Macam nak buat dusun makan sambil makan dusun dalam taman ke apa, makan durian yang ajak orang datang you punya dusun. You sebenarnya buat bisnes, tapi in a way you menggalakkan juga tourism kan, yang tu dikira sebagai tourist project. Or macam tadi nak buat theme park. Expansions or modernization of tourist project. Tourist project kita dah run lama. Lepas tu kita rasa macam we need to do something new, nak tambahkan elemen-elemen baru. Mungkin tadi kalau theme park nak tambah new rides, ataupun nak macam make it like very a little bit ada touch of modern touch ke, kalau yang macam lama sangat tu kan. Yang tu pun dikira okay. Establishment of recreational camps as well as establishment of convention center. But kena make sure convention center tadi tu kena boleh accommodate at least 3,000 participants. Okay, tu antara activities yang kalau kita buat and we are in this industry, dia kira sebagai promoted activity. So, apa insentif yang available? Ada dua. Either we can choose to claim, bukan claim lah, we can choose to have pioneer status, or kita nak pilih untuk ambil investment tax allowance. So please bear in mind that these two incentives are mutually exclusive. Apa yang dimaksudkan dengan mutually exclusive? It means that you only have one choice. You kena pilih salah satu sahaja. Okay, tak boleh tamak, tak boleh pilih dua-dua. Okay, ingat kita manusia, kita tak boleh ada semua benda. So, satu sahaja antara dua. Itu maksud dia mutually exclusive. Like say, company tu dah pilih untuk pioneer status, so dia dah tak boleh dah next time in somewhere in the future nak ambil pula investment tax allowance. Tak boleh, cannot. It cannot be like that. Satu sahaja antara dua pilihan insentif yang ada ni. Okay. Alright, now we are going to look at the first incentive, which is pioneer status ataupun PS lah, senang. Okay, dia kalau company pilih untuk ambil PS, it will enjoy tax exemptions of 70% of its statutory income for 5 years. Kiranya kalau kita dapat status perintis kan, pioneer status ni, kita akan dapat pengecualian cukai sebanyak 70% daripada statutory income selama 5 tahun. Kiranya sepanjang 5 tahun tu, you hanya perlu bayar tax on 30% of you punya statutory income. Banyaklah saving. This amount will be credited into exempt income account, EIA. So, duit yang tadi tu, 70% yang tidak dikenakan cukai tu, kalau kita masukkan dalam EIA, exempt income account, dan duit yang dalam EIA tu digunakan pula untuk bayar dividen. Dividen tu dinamakan sebagai two-tier dividend. Before this, you dah rasa macam very familiar dengan term single tier dividend. What does it mean by single tier? It means that shareholders get the dividend net of tax. Company dah bayarkan tax bagi pihak shareholders. So, dia dapat dividen tu selepas dah tolak tax. So, same goes here. Company buat business tourism, lepas tu dia dapat pioneer status, 70% of its statutory income tidak perlu bayar tax, being exempted from tax.
So duit yang tak perlu bayar tax tadi tu, 70% tu dia masukkan dalam EIA. Duit dalam EIA tu digunakan pula untuk bayar dividen kepada shareholders. So dinamakan two tier. Sebab tier yang pertama tadi tu 70% tu exempted from tax, tak payah bayar tax sekali. Lepas tu duit yang tak perlu bayar tax tu digunakan pula untuk bayar dividen kepada shareholders. Shareholders dapat duit tu tak perlu dah bayar tax sebab company dah payahkan bagi pihak dia. That's why dia namakan sebagai two tiers. Okay, clear Alright, it will only have to pay tax on 30% of its statutory income commencing from the production date which is determined by MIDA. So, hanya perlu bayar tax 30% of statutory income selama 5 tahun. Bila nak tentukan tarikh 5 tahun tu bermula bila? Bermula daripada production date seperti yang telah ditentukan oleh MIDA. So, kena ikut kementerian lah punya determination. Okay. So, here, I give you one example. But don't stress too much sebab for this topic it's all theory, tak ada calculation langsung. Just nak tunjukkan a bit je supaya you nampak lebih clear, okay? So let's say SI, statutory income for YA 2019 is 2 million. Kalau company ni pilih untuk ambil PS, Pioneer Status exemption dia 70% daripada SI. So 70% daripada 2 juta, we have 1.4 million. So 1.4 million tu tidak akan dikenakan cukai. The rest, another 30%, which is kita ada lagi 600,000, yang tu baru chargeable to tax at 24%. Kenapa 24%? Sebab kita assume this one adalah company. Company punya tax rate is fixed at 24%. Okay. A bit here, explanation regarding unabsorbed CA, capital allowance, as well as accumulated losses. Apa jadi kalau selepas habis tempoh Pioneer Status 5 tahun tu, kita masih ada lagi capital allowance yang kita belum utilize, kita panggil dia sebagai unabsorbed capital allowance, ataupun selama tempoh 5 tahun tu kita ada loss. So, boleh tak kita nak carry forward kepada post Pioneer Status? Jawapan dia boleh. Kita boleh je bawa ke depan walaupun selepas tempoh 5 tahun. After 5 years, dia dah jadi company biasa. Dia punya Pioneer Status tu dah tak ada, tapi dia masih lagi boleh gunakan unabsorbed CA as well as unabsorbed loss brought forward daripada tahun-tahun lepas. Okay, second incentive we have investment tax allowance, ITA. Untuk this one, dia tak bagi direct exemption sebab kalau you baca, dia kata company granted ITA gets allowance of 60% on the qualifying capital expenditure. So kat sini kena make sure kita ada qualifying capital expenditure. Senang cerita, company buat promoted activity dan dia ada beli aset. Sebab bila beli aset, baru kita akan ada qualifying capital expenditure. Dia akan bagi you exemption sebanyak 60% on the cost of your QCE tu. So, kalau tahun tu you tak beli aset, you tak ada QCE, rugilah sebab tak boleh nak dapatkan allowance 60% daripada nilai QCE. Berapa lama tempoh ITA diberi? Sama macam Pioneer Status, dia bagi selama 5 tahun juga. Dan untuk ITA ni, allowance dia bagi 60% on QCE. Kita akan gunakan 60% on QCE tu untuk offset
offset here meaning tolak. Tolak against 70% of SI in the YA in order for the set off to be credited into EIA. So pening sikit kan, dia tak direct macam PS. PS tadi memang terus nampak. Exemption 70%, so bayar tax hanya lagi on 30% of you punya SI. Untuk ITA pula, dia bagi exemption 60% on QCE and that exemption will be set off against 70% of SI. Berbelit-belit sikit, so kena tengok betul-betul. Let's say for example, SI dia pada tahun 2019 is 4 million. And QCE dia ada beli non-current asset sebanyak 3 million. So, kalau dia pilih untuk ambil insentif dalam bentuk ITA, Investment Tax Allowance, kita kira dulu. ITA exemption 60% daripada QCE, daripada 3 juta, we have 1.8 million. So, 1.8 million tu akan ditolak daripada 70% of SI. SI kita tahun tu kita ada 4 juta. 70% daripada 4 juta, we have 2.8 million. So, 2.8 tolak dengan 60% QCE tadi tu 1.8 million. Jadinya tinggal lagi sebanyak 1 million. This 1 million is chargeable income yang kita akan darab dengan 24% tax rate. Okay. So nampak kat situ cara pengiraan dia macam a bit complicated as compared to pioneer status. But again, you tak payah risau sebab dia takkan suruh you calculate. You hanya perlu boleh bagi tahu je. Okay, kalau PS berapa persen exemption. Kalau ITA 60% on QCE set off again 70% of SI. Duration dua-dua insentif ni kita boleh guna selama 5 tahun. Sama je lah dia punya duration. So, apa yang membezakan antara dua ni? Bila company nak pilih, remember tadi dua insentif ni dia mutually exclusive. You boleh pilih satu sahaja. So, macam mana nak pilih which incentive work best for the company? Apa yang membezakan is kalau company tu is dia banyak guna asset ataupun dia capital intensive kan, dia macam banyak beli asset. So bila you banyak beli asset, you akan ada bigger amount of qualifying capital expenditure. QCE you akan tinggi. So bila QCE you tinggi, you akan lebih efficient kalau you pilih untuk buat investment tax allowance sebab you ada incur QCE as compared to kalau let's say kita buat business macam hotel ataupun Airbnb, kita tak beli sangat pun asset, tapi lepas tu you rasa macam which one is better antara PS dengan investment tax allowance. So kalau tengok you punya nature of the business, you punya tak ada sangat QCE, maybe it is better for you untuk pilih PS lah, pioneer status. As compared to let's say kita ada buka theme park, lepas tu ada banyak rides, banyak machine-machine. So benda-benda begitu akan melibatkan QCE yang banyak kan, sebab nak kena beli aset. Macam every year nak kena tambah aset baru. So maybe that company akan consider untuk pilih ITA as compared to pioneer status. So it's up to the company or business to choose which incentive that work best for them. But apa yang penting is tak boleh pilih dua-dua. Dia salah satu sahajalah. Selalunya company akan buat projection, dia akan buat estimation dulu. Kalau I pilih PS, berapa exemption yang I akan dapat. Kalau I pilih ITA, berapa tax saving. After dah buat comparison, barulah diorang akan decide which incentive
yang akan menguntungkan dari segi pengurusan cukai. Okay, let's look at further incentive for promoted activities in promoted area. Tadi kita tengok eligibility criteria untuk hotel and tourism incentive, you kena buat promoted activity. Lepas tu, kalau kita buat promoted activities dekat promoted areas, kita akan dapat insentif yang lagi banyak. So, which areas in Malaysia are considered as promoted areas? We have Eastern Corridor of Peninsular Malaysia. It includes Kelantan, Terengganu, Pahang and Mersing. So, Johor tu dia bukan the whole Johor, just a part lah, Mersing sahaja yang dikira sebagai pesisiran pantai semenanjung Malaysia. Promoted area juga refer to Sabah, Sarawak and Labuan. So, apa kelebihan kalau kita buat promoted activities dekat these promoted area? Tax exemption, kalau pioneer status, dia akan bagi you exemption 100%. Tak payah bayar tax langsung. Tadi buat promoted activities, kita perlu bayar tax 30% sahaja sebab exemption 70%. Tapi kalau buat promoted activities dekat promoted area, 100% exemption. Tak payah bayar tax langsung. Untuk ITA pula, dia punya yang asal 60% QCE tolak ataupun set off against 70% of SI. But if you conduct promoted activities in promoted areas, you're going to have 100% exemption, 100% of QCE and set off against 100% of SI. Dari segi duration, tempoh masa insentif diberikan masih lagi sama 5 tahun. Apa yang membezakan is kalau kita pilih untuk buat promoted activities dekat promoted area yang telah digazetkan tu, Eastern Corridor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Mersing, Sabah, Sarawak and Labuan, kita akan dapat lebih banyak exemption dan lebih menguntungkan lah sebab kalau 100% exemption tu kiranya dalam masa 5 tahun tu you tak payah bayar tax langsung. Banyaklah kan yang saving dia. Okay. Okay, so here we have illustration. I want you to go through the situation. Dia cerita pasal 2 BFF, Ikhlas and Kashfi. Students UiTM Dungun belajar Bachelor of Hotel Management. So, diorang nak buat lepas graduation, diorang nak buat business. So, question pertama, state any 2 activities that falls under promoted activity. So, tengok balik apa yang dikatakan sebagai promoted activities. Explain tax incentive available. Ada 2 jenis tadi tu. Make sure you boleh explain pioneer status macam mana, ITA macam mana, dia punya mechanism. And now, third situation, dia orang ni, Ikhlas dengan Kashfi ni, dia confused sama ada nak buka business dia tu dekat dia hometown. Oh, budak ni asal Marang. And kawan dia Kashfi rasa nak buat dekat Iskandar Malaysia in Johor. So antara 2 tempat ni, Marang dengan Iskandar Malaysia, which one yang lagi strategic in term of tax? Dari segi tax mana lebih sesuai? Okay, so 3 soalan ni I nak you jawab. You punya jawapan dalam comment section, okay, dekat bawah ni. Alright, everybody kena jawab this question so that I tahu you betul-betul tengok this video. Okay, selain daripada pioneer status and ITA, we also have other incentive for hotel and tourism industry. So, ada lagi insentif-insentif lain yang diberikan
Tapi yang dua tadi tu yang main lah. Here you boleh baca lagi. And like for this year 2020, since this industry quite affected by COVID-19, so I rasa untuk bajet 2021 yang akan dibentangkan soon ni, dia mungkin akan bagi lagi banyak insentif untuk hotel and tourism industry. But for the purpose of you punya exam, cukuplah untuk you tahu pasal ada dua insentif yang akan boleh dipilih oleh sesiapa yang buat promoted activities. Dan apa kelebihan kalau kita buat promoted activities dekat promoted areas. Okay, so that's all untuk hotel and tourism industry.